Okay, first kita type sudo apt update dan tekan enter. Dan tekan enter tu dia akan minta password kali. So kita masukkan password kali kita, tekan enter dan tunggu proses paket itu didownloadkan. Okay, lepas tu kita dah selesai package tu didownloadkan, kita tekan sudo apt upgrade dan tekan enter. Tunggu sampai prosesnya selesai didownloadkan. Seterusnya kita type sudo apt auto remove, tekan enter dan dia akan minta kita punya password kali. Kita masukkan password kali kita, lepas tu tekan enter dan tunggu dia proses. Next, kita perlu type sudo apt-get install openbus. Okay, dah tekan enter, dia minta yes or no, kita tekan Y untuk teruskan dan tunggu sampai downloadnya selesai. Okay, seterusnya kita type sudo gvm -setup. Lepas tu kita tunggu sampai downloadnya ataupun proses dia selesai untuk didownloadkan semua. Okay, dah sampai di-downloadkan tu, kita highlight password yang telah diberi dan copy. Seterusnya type sudo gvm/start dan tekan enter. Dia akan minta password kali, so kita masukkan password kali, tekan enter dan tunggu sehingga proses selesai. Kita pergi dekat Firefox. Lepas tu kita buka page baru. Kita pergi dekat command. Kita copy HTTP 172 tu. Then pastekan dekat Mozilla Firefox. Kita pergi dekat advanced. Lepas tu pergi kat bawah sikit. Kita klik accept risk and continue. Okay, kita buka command. Lepas tu kita highlight password yang telah diberikan, copy dan pergi dekat Firefox, type admin dan pastekan password dan tekan login. Kita type ping 192.168.81.135. Okay. Lepas tu pergi dekat meta pula. Kita buat benda yang sama. Kita pin 192.168.81.134.
Okay, kita masukkan target kita dalam upper bus 192.168.81135. Kita buka scan tu dekat IP address. Lepas tu kita boleh ada nampak ada target, scanner, accept. Kat situ macam report pendek lah kiranya. Kat satu tempat scan, kita akan nampak kat situ ada date, status, task, scriptorian, ada high, ada medium, ada low, ada log, ada fast forward. Kat situ kita boleh tahu berapa bilangan kesemuanya. Lepas tu kita pergi dekat result nak tahu full report punya. So kat situ kita boleh nampak ada macam-macam vulnerability yang high. Sekarang ni ini vulnerability yang telah kita scan tadi. So kat sini kita boleh nampak dari catapan ni, high ada 26, medium 37, lepas tu low ada 68. Kat sini sama result dia, kuning, merah. So kat sini ada high. So dia ada nama-nama vulnerability dia kat sini, yang mana paling berbahaya. Ni untuk yang high punya. Dia ada 4, high, medium, low dengan low. Ni pun high juga. Dia banyak high kat sini, dia bagi contoh kita. Lepas tu kat sini pun ada medium. Dia membagi tahu kita information. Ni pun medium. Lepas tu ni medium juga. Information apa yang medium, yang mana yang high. Okey, kat sini kita boleh nampak dia ada low pula, yang rendah. Lepas tu kat sini kita ada yang low punya. So kita boleh tahu kat sini kita akan dapat vulnerability. Lepas tu kita ada seperti code host ataupun IP address. Lepas tu nama dia, location dia dengan create bila. Okey, selain tu saya nak tunjuk vulnerability. Kat sini kat scan ni dia ada task, report, result, vulnerability. So kat sini ada vulnerability yang betul-betul dia senaraikan. Kat sini dia ada tulis nama, order result, user result, seperti code, result host. Dia dah bagi kat sini. Siap-siap. Untuk demonstration Nmap and Metasploitable, kita menggunakan Nmap untuk target Metasploitable to machine to scan the vulnerabilities. Download and install Metasploitable 2 and write it at VMware. Login Metasploitable dengan username yang telah diberikan. Lepas tu masukkan password as the same at login, which is msfadmin, and klik enter. Okay, lepas kita dah masukkan username and password, next step, insert command ifconfig. Okay, jadi dekat sini kita dapat tahu Metasploitable punya IP address, and after that go to kali Linux, and after that go to kali Linux as nmap. Sebelum tu tukar kali add kali kepada root add kali, and insert the password. Okay, kat sini root add kali, dan masukkan command ifconfig, command yang sama pada Metasploitable untuk cari IP address untuk kali Linux. Ini IP address untuk kali Linux, and then go back to Metasploitable, in IP address kali Linux, which is, and go enter. Okay, kat sini ini menunjukkan Metasploitable bertindak balas dengan kali Linux. Go back to kali Linux and buat cara yang sama, ping IP address Metasploitable untuk tengok tindak balas antara kedua-duanya. Kat sini pun dia tindak balas antara Meta dan kali Linux. Okay, untuk command nmap untuk target Metasploitable to scan the vulnerabilities. Untuk scan a single IP address, just guna command nmap and masukkan IP address Meta. Untuk command nmap and insert
IP address meter first table. Command ni adalah command to scan open port. Semasa scan host, command nmap dapat gunakan nama server, alamat IPv4 atau alamat IPv6. Scanning nmap asas akan membolehkan untuk dapatkan maklumat host. Dengan command ni, nmap dapat dedahkan open service dan port yang open dengan alamat IP yang di-insert. Terusnya gunakan command nmap and insert IP address meter first table untuk target dan /24. Command ni untuk scan a range of IP address. Seterusnya insert command nmap -f dan IP metasploit table. Sekiranya perlu melakukan scan dengan cepat, command yang perlu digunakan adalah flag -f. Flag -f ni akan senaraikan port pada file nmap service. Dekat sini adalah port yang available, port yang open dan service. Untuk command seterusnya, nmap -p 443 dan IP address meta. Untuk command -p ni, flag follow by port dapat scan maklumat mengenai port tertentu pada host. Untuk command -p yang lain, boleh gunakan command yang sama, hanya tambah. Untuk command -p ni, dengan tambah jenis port dapat imbas maklumat mengenai jenis sambungan tertentu. Seterusnya, bagi command ni adalah untuk mengimbas beberapa port dengan flag -p dengan memasukkan koma. Untuk command yang seterusnya adalah command untuk scan to find out OS information menggunakan IP address yang sama dengan menggunakan command -a. Untuk command nmap -a, command ni untuk provide operating system detection, tip scanning, trace router and version detection. Jadi dengan command -a ni dapat mengetahui maklumat operating system host, get method. Seterusnya, dengan menggunakan command -o, command ni akan dedahkan maklumat operating system lebih lanjut dari host, get method dan dapat repair operating system termasuk OSCAN limit and OSCAN cache. Seterusnya, command -sa. Dengan command -sa, command ni untuk detecting firewall setting dan berguna untuk semasa penetration testing and vulnerability scanning. Selain itu, dapat detect firewall setting di seluruh host. Dengan command -sa juga akan memberitahu sama ada firewall aktif di host ataupun tidak. Jadi, senang untuk hacker mengetahui host yang terlibat adalah aktif ataupun tidak dengan firewall yang ada. Seterusnya, command sv. Command ini digunakan untuk troubleshooting, scanning for vulnerabilities or locating service yang need to be update. Selain itu, command -sv ni akan berikan maklumat yang diperlukan mengenai servis di seluruh host. Command -sv ni lebih kepada find to information about service version. Untuk command seterusnya, -ss. Untuk command -ss ni adalah command untuk complete a scan in state mode. Command -ss akan imbas tail dengan TCP SYN. Scan ini lebih perlahan dan may not be as aggressive as other option. Command seterusnya, command nmap -sl. Bagi command -sl, command -sl ni adalah untuk identify hostname. Selain itu, dapat completing DNS query untuk setiap host. Untuk command nmap -p ni, kat sini ditunjukkan banyak discover open port and complete SYN state scan dan port yang open. Command -p ni adalah command untuk get more information with OPs, command untuk target dan nak tahu open port mana yang available.
Biasa hacker akan guna komando untuk seliti dan kaji OS terlibat dan vulnerabilities yang ada sebelum buat serangan. Seterusnya command -sp, dan pada hujung IP address metaverse table yang untuk target masukkan /24. Okay, untuk -sp ni adalah untuk scan to see which server are active. Okay, ini adalah server-server yang aktif dengan host dan address yang diberikan, information yang diberikan.